الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah serta kita tinggalkan segala larangan Allah. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa dan kita kena cari bekalan. Kerana sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumaat yang ringkas ini, saya ingin membawa sidang Jumaat sekalian supaya kita renung satu ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku ke atas batai tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang besar dan peristiwa yang hebat. Ia berlaku dalam sejarah hidup Nabi kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ia bermaksud Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi amat melihat. Adik kakak sidang Jumaat sekalian, apa yang besar yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Kita bukan nak cerita satu perkara yang menjadi sejarah semata-mata, tapi kita nak mari beroyak benda yang lebih besar daripada sejarah itu, iaitu pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa besar ini. Bilakah berlaku peristiwa yang besar ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang cukup sedih. Jika kita baca pada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kecil sehinggalah dewasa dan sehingga dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun. Dan sehingga duduk di Mekah 13 tahun, duduk di Madinah 10 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bersedih dan banyak berduka jika nak dibandingkan dengan bahagia. Kerana dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dunia ini merupakan tempat yang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji dengan kematian orang yang Nabi saya. Siapa dia orang Nabi saya ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam
Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha merupakan isteri yang menjadi isteri Nabi, seorang yang ikhlas menolong Nabi dan orang yang habis segala hartanya untuk dakwah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi duduk dengan Aisyah, dah pun Nabi masih sebut nama Khadijah, sehingga cemburu Aisyah kepada Khadijah. Orang yang sentiasa bersama dengan Nabi, orang yang sokong Nabi, orang yang habis harta, yang asalnya bangsawan yang hebat, orang yang ada harta yang banyak. Seorang perempuan yang amat digeruni daripada sudut hartanya, kedudukannya di bumi Mekah. Tapi tinggal sehelas pinggir. Bukan kerana Nabi SAW ambil harta dia, tetapi dia membantu tugas Nabi SAW untuk berdakwah kepada orang Mekah. Baik daripada sudut beri hartanya, baik daripada sudut beri infaknya, dan segala benda bentuk program yang Nabi buat untuk mengajak manusia kepada kalimat tauhid, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Khadijah. Allah Ta'ala ambil pula orang yang Nabi saya juga, teramat juga Nabi saya, tapi mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Itu pak saudara Nabi Abu Talib, yang tidak pernah buat jahat kepada Nabi selepas kematian Abdul Muttalib. Datuk Nabi SAW, Abu Talib ambil tugas pera Nabi, makan ke Nabi, sedia tempat tinggal kepada Nabi. Nabi cukup sayang kepada dia, sehingga akhir usia Abu Talib ini, Nabi suruh dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia tidak mahu mengucap kalimah ini, sehingga mati dalam keadaan kufur. Gitulah kisah Abu Talib. Ya cukup Nabi SAW ni berasa amat-amat hibah. Di tahun itulah Allah Ta'ala menjemput Nabi SAW untuk bertemu dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Pengajaran yang pertama di sini nak ayat bui kepada kita daripada kisah kesedihan Nabi ini, iaitu apabila manusia dilanda dengan masalah, dilanda dengan derita duk mari dalam hati ni, masalah duk mari dalam hati ni, serabut mari dalam hati, kesedihan yang mari dalam hati, kita diminta supaya balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana setiap masalah yang manusia alami dan manusia hadap merupakan perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum daripada Nabi hijrah pun Nabi sedih juga. Belum daripada Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ditekan, disiksa dengan begitu hebat. Sama dengan Nabi sebelum daripada Isra' Mi'raj, Nabi sedih dengan peristiwa yang berlaku, yang Tuhan ambil dua orang hak Nabi saya. Seorang yang beriman, isteri Nabi, seorang yang kufur hak Nabi saya, tapi matilah keadaan kufur. Sehingga Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad, kamu tidak boleh beri hidayah hatta kepada orang saya, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah boleh beri hidayah pada siapa dia saya. Allah Ta'ala boleh beri hidayah pada siapa dia nak. Adik kakak sekalian, apabila Nabi berhijrah, sebelum pada hijrah, Nabi duduk serabut juga, Nabi duduk gelisah, Nabi duduk oleh hati, duduk mikir macam-macam. Musuh lagi duduk tekan Nabi. Allah Ta'ala suruh gapo Nabi? Aqimus salah liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr innal qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda aqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat ni turun masa Nabi duduk gelisah, Nabi duduk sedih. Aqimis salah, semaya Muhammad, duluki syams ila ghasaqil lail, daripada gelicir matahari waktu zuhur sampalah waktu isya, wa Qur'an al-fajr, Quran pada waktu subuh. Subuh tu khas untuk baca Quran yang banyak dan baca Quran yang panjang, sama ada sebelum maya subuh, sama ada dalam maya subuh ataupun lepas maya subuh, kena hidup pagi-pagi dengan Quran. Innal Qur'an al-fajr kana mashhuda, sesungguhnya Al-Quran pada waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat ketika kamu membacanya. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan pada sepertiga malam bangun bermunajat kepada Allah. Maknanya Nabi kena jaga semaya.
Lepas tu Quran waktu subuh. Lepas tu mu kena bangun semaya tengah malam. Ketika mana mu gelisah. Ketika mana orang duk tekan mu Muhammad. Mu kena bina hubungan dengan aku. Akhirnya Tuhan kata wakul, dia berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu di antara doa yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Nak dekat sama dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni. Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke langit pada satu malam. Allah Ta'ala wismaya ke Nabi. Nak oyak bui betapa serabutnya jiwa orang tak semaya. Hati orang tak semaya, jiwa orang tak semaya ni serabut. Tempat sini hamba tak tahulah. Tapi di Malaysia, umat Islam hak ramai tu, dia mau buat kajian berapa peratus hak semaya, berapa peratus hak tak semaya. Seramai-ramai umat Islam hak ada di Malaysia tu, kajian dia 30% hak semaya. Hak semaya. Maknanya betapa ramanya orang tak semaya. Acu kita buat kira-kira sikit lagi 3 wilayah kita hak majoriti orang Islam. Hak ramai orang Islam nak banding dengan bukan Islam. Daerah naranya, dengan daerah jalannya, dengan daerah taninya, cuba kita buat kira angka berapa ramai hak tak semaya dalam kampung kita. Amba rasa pun lebih kurang itu juga. Semaya ini menyebabkan jiwa manusia tenang. Menyebabkan manusia ni hidup dalam keadaan tenang, tidak gelisah kerana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak, kita cuba fikir. Kalau kita ada masalah dunia, pitih tak cukup, nego tak laku, boleh-boleh nak makan payah, kabar-kabar siapa surat raja panggil kita. Mudah-mudah kita kecek raja panggil kita. Kalau Malaysia surat kuning, siapa raja panggil? Nak wig apa? Nak wig duit. Bahasa mana kita? Bahasa cukup makan selalu, walaupun pitih tak boleh lagi. Cukup makan dah, bahasa hak masalah hak cari makan tu bahasa tenang. Masalah hak tak ada pitih, tak ada duit duk cari rezeki pun bahasa tenang, bahasa gapo masalah hak ada sebelum pada siapa surat raja tu habis, tak ada habis licin. Sebab raja tulis dah situ nak panggil demo ni nak duit. Acuk kita buat kira-kira Tuhan panggil kita berapa kali sehari Tuhan panggil kita. Berapa kali sehari Tuhan panggil kita? 5 kali sehari. Allah yang lebih pada raja. Allah Ta'ala yang malikul mulk, tu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala yang menjadi raja kepada raja. Boleh bui kepada siapa dia nak kerajaan ni. Dia boleh tarik pada siapa dia nak kuasa ini. Allah yang menjadi raja segala raja. Panggil kita 5 kali sehari. Orang besar tak muka dunia pun, pakak samana pun, raja panggil dia lebih kurang setahun sekali ya. Bila hari puja umur raja? Panggil. Setahun sekali panggil makan dengan raja tu bersohor setiap kampung tu. Hak ni Tuhan panggil 5 kali sehari, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hak atas wakah, duk atas wakah. Hak rumah, duk di rumah. Hak tepi tembok, duk tepi tembok. Hak di seven, duk tepi seven. Tak dengar. Bukan telinga tu pekak, tapi mata hati tu pekak. Itulah manusia yang ada pada hari ini. Kalau kita nak kecek mudah-mudah hari ini, itulah pengajaran yang besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan kita nak cerita langit pertama ada gapo, langit kedua ada gapo, langit ketiga ada gapo. Tambah pula hadis-hadis yang palsu yang tidak pernah disebut oleh Nabi SAW. Duk cerita kat oleh kampung. Bukan kita nak cerita tu. Kita nak cerita gapo hak boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj besar ni. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam minta dengan Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah, wahai Tuhan jadikan aku ni orang hak semaya, wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunan aku. Itu permintaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab semaya ni orang tak khabar bahawa diri dia tak semaya tu, dia tu musuh Allah. Orang ada pitih tapi tak pergi ke Mekah, tak jadi kafir. Orang berzina tak jadi kafir, orang bercuri tak jadi kafir, orang tak puasa tak jadi kafir.
Tak di kafir belaka. Tapi tak semaya, Nabi kata gabah faqad kafara jihara. Dia kafir hak tengah-tengah. Tak ada dosa yang boleh jadi kafir kau jadi syirik pada Allah Taala. Lepas tu tak semaya, Nabi sebut tengah-tengah. Walaupun ada perbahasan ulama kata kufur nikmat kau gapo, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau kita ambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, tok laki hak tak semaya, bini boleh minta cerai. Bini boleh minta cerai kalau tok laki tak semaya. Sebagaimana fatwa Ibn Baz, sebagaimana fatwa Saleh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia punya fatwa dia yang masyhur. Apabila seorang perempuan tanya pada dia ketika mana dia tubik daripada Masjidil Haram, masa dia mengajar di Masjidil Haram, mari seorang retina tanya dia, Syekh, suami saya tak semaya, apakah hukum dia? Kata Syekh Utsaimin, irji'i ila baiti abiki, pulailah kepada rumah ayah kamu kerana suami kamu telah pun jadi kafir. Dia suruh kelik rumah ayah apa itu, maknanya suami tak cerai. Sebab apa? Suami kamu telah kafir. Ni fatwa yang masyhur daripada Saleh Utsaimin. Kita anak cucu tak semaya, tak serah kafir, lagu mana kita? Kita kafir sia. Orang sia kafir. Bagi kita tak semaya ni, nak kira lagu mana? Ini benda yang besar yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Kerana tak semaya ni runtuhnya keluarga. Tak semaya ni runtuh suti kampung. Tak semaya ni runtuhnya persahabatan. Kerana apa? Kerana tak semaya. La ilaha illallah. Bila manusia tak sedar bahawa ini merupakan suruhan Allah yang Nabi terima sendiri dengan Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi sendiri terima dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Kalau kita fikir sekali gapo hak Nabi buat ni, Masya Allah. Allah Ta'ala jemput Nabi dengan kehebatan Allah Ta'ala, mendaiki kenderaan yang begitu hebat. Satu malam. Dan benda ni menguji akidah. Akidah ada pada orang beriman pada ketika itu, menguji akidah. Namun semua orang beriman pada ketika itu, adik kakak sekalian, menerima benda tersebut. Hatta Sayyidina Abu Bakar tak dengar daripada mulut Nabi, dengar pada orang lain. Dengar daripada siapa? Abu Jahal mari royak ke dia. Hidup menyaku oleh kebun dia. Abu Jahal kata, mu tak dengar lagi Abu Bakar, Muhammad duk kata gapo? Dia kata dia naik ke langit jumpa Tuhan dia. Pergi semalam tak ada subuh klik rumah semula. Mu percaya ke tak? Bakal kata kalau Muhammad cerita, kalau benda hak mu cerita tu keluar tubik daripada mulut Muhammad, kalau Muhammad cerita lebih pada tu baru percaya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Tak ada orang iman supaya Abu Bakar. Tak ada lah sahabat sejati molek supaya Abu Bakar. Tak ada. Dia nak duduk dengan Nabi SAW tak boleh juga. Sebab dia ada nego dia. Dia bini dua orang. Kadang-kadang dia kelik rumah bini muda dia, kelik rumah orang ni. Dia kelik rumah sana, mari rumah sini. Dia dengan Nabi. Tapi perasaan dia dengan Nabi itu, Masya Allah, cukup-cukup dia sayang ke Nabi lebih pada segala-galanya. Tengok anak dia siapa? Anak dia Aisyah radhiyallahu anha wa yabju. Orang yang cerdik, Aisyah ni orang cerdik. Isteri Nabi ni, mak kepada kita semua, ummahatil mu'minin kita. Ummul mu'minin kita ni, Aisyah radhiyallahu anha wa cerdik. Lagu mana pokok Syiah boleh kafir ke Aisyah, boleh Syiah kafir ke Abu Bakar? Lepas tu kita kata Syiah ni, ia bukan mazhab. Ia agama dan ajaran sesat yang baru. Ia bukan mazhab. Salah besar kalau orang kata Syiah ni mazhab. Hak ni ada buat kucar ni. Suruh dunia dia buat kucar. Dia masuk di Iraq habis punah jana. Dia masuk di Suriah habis rutuh habis. Dia masuk di Yaman habis Sana'a tu boleh ke dia habis rutuh rata habis. Mana yang ada tempat Syiah akan berlaku permusuhan dan pertumpahan darah. Hatta tempat kita sendiri pun kalau ada. Kalau ada tempat kita sendiri pun, dia wis jatuh sama sendiri, boleh perang sama sendiri, boleh balas sama sendiri. Nak masuk rupa Syiah, orang tak terima. Dia masuk rupa lagu lain. Rupa nak suruh sayang ke Nabi dengan cara hak tak betul. Kita sayang ke Nabi, amal sunnah Nabi. Ngaji hadis, dia sayang ke Nabi, duk gendal dalam masjid. Ni puak ni. Sebab tu benda-benda lagu ni menguji akidah kita di akhir zaman. Peristiwa Isra' Mi'raj pengajaran yang keduanya,
dia uji akidah kita ni, akidah kita, pegangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kira logik akal nak naik ke langit gapo semua tu, kalau sebuah kerajaan nak atas orang naik ke bulan, tak sampai ke langit lagi pun, muka tak ada orang boleh sampai ke langit, baru naik ke bulan baru. Malaysia atas orang naik ke bulan baru-baru ni habis berapa juta? Habis 90 juta Malaysia seorang, bukan kapal Malaysia, gitu pe kapal Rusia, gitu pe kapal orang naik lah ke atas tu. Tapi nak buat persediaan dia, cara semaya datang tu, cara makan berapa semua sekali, nak hidup dalam keadaan hanya dua minggu pun tak sampai. Berapa? Habis 90 juta Malaysia. Kalau kira Allah Ta'ala wak naik Nabi tu, siapa langit ketujuh, tak ada manusia boleh naik. Betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak percaya lagu mana, moga Allah Taala royak lagu Quran. Ayat kita baca tadi, Allah Taala yang memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad. Pengajaran yang kedua, masalah akidah. Yang ketiganya, adik kakak, pengajaran yang ketiga, nak oyak bui kepada kita semua berkenaan dengan akhirat dan gapo siksa yang Nabi tengok. Nabi kelih belaka dah akhirat tu lagu mana. Syurga tempat kita nak duduk orang mukmin ni lagu mana. Neraka tempat orang kafir hidup lagu mana, orang hak berdosa hidup lagu mana. Nabi kelik royak so pada kita. Semua Nabi royak tu bagi betul. Sebab Nabi gidah situ. Kita tak pergi lagi akhirat. Tak masuk lagi dalam kubur. Tak tengok lagi neraka. Tapi gambaran neraka, gambaran syurga tu Tuhan sebutin dalam Al-Quran. Tapi hati manusia ni mati. Hati manusia ni tak pakar. Hati manusia ni punah. Sebab dia tak ada ambil pengajaran daripada ayat siksa neraka, ayat nikmat syurga dalam Quran. Dia tak berasa apa. Allahu Allah. Lagu mana kita nak hidup bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, hak kita rasa saya kita ke Nabi kita. Tak ada dah adik kakak orang hak patut kita letak depan dalam kehidupan kita ini sebagai abdi, sebagai hamba Tuhan, hak Tuhan kasih kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baru ni sebuah negara bakar Al-Quran, nak tunjuk dia bahawa dia tu anti-Islam. Dia bakar Al-Quran. Dua perkara tu saya tunjuk pada kita. Ada seorang orang Belanda, dia cukup marah kepada Islam. Sebut nama Islam, dia marah benar. Dia kata ke Nabi macam-macam. Dalam media sosial dia kata macam-macam. Lepas pada tu sahai dia hak Islam. Dia kata macam mana mu boleh kata benda hak mu tak tahu. Kita dua ni sahai dia tu Islam. Tapi dia tu duk kata semua Islam hari-hari, sahai dia tu sabar. Saya dia kata baiklah. Bapa mu sayang aku. Bapa mu sayang aku. Dia kata mu baik gini-gini. Maknanya mu kenal aku, lepas tu mu sayang aku. Baik aku nak suruh mu sayang dia tu boleh ke tak? Bagaimana baik yang mu sayang aku? Dia kata mana boleh? Aku tak kenal. Lah ni mu kenal ke tak Islam? Mu tahu ke tak Quran? Aku tak tahu. Bah mu kata huduh apa ke dia? Ni dia cerita lagu mana dia tu dapat hidayah daripada Allah. Sekarang dia kata mu ambil ni Quran ni, mu klik mu baca. Sebagaimana mu sayang aku, mu kenal hati budi aku tolong mu nego bak gapo kita tak ajib balah. Aku tak pernah khianat padamu walaupun aku Islam, walaupun mu kata Islam ni khianat gapo, mu kenal aku. Sekarang ni mu kenal Quran dulu. Kalau tak betul, silakan mu cerca, silakan mu kata, aku tak ada masalah. Kalau betul, bapa mu sayang aku sebab aku molek dengan mu, begitulah mu kena terima Quran ni betul. Ya klik. Dia kata dia ambil masa sebulan lebih. Dia baca Quran, baca terjemah. Lepas tu dia dengar, ada sign dia atas video gapo dia dengar. Tuhan punya kuasa dia tu hak anti Islam, hak benci Islam. Lah sekali masuk Islam. Masuk Islam. Gi dengan saing baik ini di Mekah pertama kali.
hak dia kata batu setan, hak dia kata batu macam-macam, dia kata di Mekah tu beralau umat Islam, dia kata macam-macam. Negara dia hina Islam, tak ada orang marah. Sebab negara dia negara bebas beragama, bebas nak kata pada siapa-siapa. Dia cukup bersyukur, dia kata. Mula-mula dia anti-Islam. Ada ke tak orang tu zaman Nabi? Bapa tak ada. Allah lawan Islam Al-Amru bin Al-As. Amru bin Al-As yang menjadi gubernur negara Mesir di zaman Umar bin Khattab. Yang mana ketika nak mati dia paling muka dia ke dinding. Dia teriak habis-habis. Anak dia Abdullah bin Amr bin Al-As tanya ayah dia, kenapa ayah? Dia teriak nak mati dia apa? Ayah sahabat Nabi. Ayah ni orang baik. Ayah ni orang molek. Mudah-mudahan ayah ni Tuhan terima amal yang masuk surga. Dia kata aku nangis kerana beberapa perkara. Yang pertama aku ingat zaman aku jahiliah mula. Akulah paloh nak lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ni aku paloh nak lawan. Aku bawa pedadah nak pergi katak kepala Nabi. Nak pergi takir Nabi. Aku pernah berniat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kalau aku mati masa tu aku nak buat mana? Dia kata. Aku teriak kerana aku bersyukur. Allah Ta'ala pilih aku Islam. Dan apabila yang keduanya aku teriak bapa, aku teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allah dia teringat ke Nabi, bapa teringat ke Nabi. Masa aku masuk Islam ni tak ada orang yang sambut aku dengan meriah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sangat ketika mana aku masuk Islam. Hampir dia kata, aku tidak boleh angkat kepala aku melihat muka Nabi SAW. Apa? Kerana aku terlalu malu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dia ke Nabi. Dia ketiga, sebab apa aku menangis? Dia kata, hari ni aku gubernur negara Mesir. Aku takut berdiri depan rakyat sesok. Seorang kata, ya Allah, aku lapar. Aku tak boleh makan. Ketika Amr bin Al-As menjadi gubernur, lagu mana aku nak bawa jumpa dengan Tuhan sesok? Dia pegang tangan dia dua-dua. Dia kata, ya Allah, tidak ada apa yang aku bawa bertemu denganmu kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dia, tangan duk genggam lagu ni. Kata anaknya Al-Amr bin Al-As, ketika aku mandi ke ayah aku buka tangan semula. Tiba-tiba tangan itu genggam kembali kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kata, siapa yang mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk syurga. Pala nak lawan Islam, Tuhan buka masuk Islam. Abu Sufyan terlibat berapa kali perang lawan Nabi, malah menjadi ketua kepada perang Ahzab, ketua musyrikin masa perang Ahzab, masuk Islam molek-molek. Abu Jahal mati kafir, tapi anak dia Ikrimah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bapa munafik, tapi anak dia nama Abdullah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pilihan hidayah yang begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala boleh beri hidayah kepada siapa yang dia nak. Allah Ta'ala boleh sesatkan kepada siapa yang dia nak. Sidang Jumaat sekalian, jangan kita jadi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hidayah itu datang kepada kita. Sebenarnya Tuhan nak selamat kita daripada syurga. Tuhan beri kita berbagai masalah untuk balik kepada dia. Tuhan beri kepada kita macam-macam ujian untuk kita sedar bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba Allah Ta'ala itu begitu disayangi oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Isra' Mi'raj ni, bi'abdih, dengan hambanya. Apakah hamba tu disebut dengan perkataan yang baik lah Quran? Ya, hamba semua perkataan baik belaka. Lagu mana Tuhan sebut perkataan ibad pada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Tuhan sebut pula fabashshir ibad, beri berita gembira kepada hamba-Ku alladzina yattabi'unal qaul wa yattabi'una ahsanah. Dia ikut, dia kata benda baik dan mengikuti perkara-perkara yang baik. Perkataan ibad disebut juga dalam ayat surah Al-Insan, iaitu aina yashrabu biha ibadullah, air dalam syurga yang akan diminum oleh hamba Allah. Betapa besarnya ibad, betapa besarnya perkataan abdun. Dan kita sebut hari-hari dalam semaya kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa kita sebut? Kita nak raya bahawa kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah lupa walaupun sesaat kepada manusia.
Allah Ta'ala bui gapo hak manusia nak, dan Allah Ta'ala minta supaya manusia balik kepada dia dalam keadaan bersih hatinya, dalam keadaan tidak ada dosa, supaya mudah Tuhan nak masuk kita semua dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, gapo lagi hak kita nak? Gapo lagi hak kita cari malaikat tidak mardatillah? Gapo lagi hak kita nak malaikat kita tidak cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Gapo lagi yang Allah Ta'ala bui ke atas muka dunia ni sampai kita berasa bahawa tak cukup segala-galanya sedangkan Tuhan bui kepada kita benda yang baik. Kenapa kita tidak resah, kita tak cukup amalan di akhirat, tapi kita rasa resah apabila kita tidak cukup dunia menjadi keperluan kita? Kenapa manusia tidak bina akhiratnya lebih daripada dunia yang dia bina? Kenapa manusia tak rasa rugi apabila tidak bertemu dengan Allah 5 waktu, tapi manusia rasa rugi bila terlepas nak musyarat, nak bina bangunan, kau nak musyarat, projek, nak musyarat, masuk duit. Apa manusia rugi kalau terlepas dengan benda-benda tu? Kerana hati kita dibalut oleh dunia nak banding dengan akhirat. Tapi Allah Ta'ala sebut wa mal hayatid dunya illa la'ibun walah. Dan tidaklah dunia itu Tuhan kata la'ibun, bagai mainan dan bagai senda gurau semata-mata, benda hak mainan sahaja, benda hak gurau sahaja, benda yang tidak ada nilai 1 sen pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sidang Jumaat semua, kita baliklah kepada Allah dengan sebetul-betulnya, ikhlaskan niat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kita minta Tuhan bui kepada kita menjadi orang yang ikhlas untuk menegakkan agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Tuhan bui kepada kita keikhlasan dalam menjalankan dakwah ini, keikhlasan menjadi suami, keikhlasan menjadi isteri, keikhlasan menjadi anak-anak, keikhlasan menjaga agama ini. Mudah-mudahan iblis dan syaitan tidak masuklah jiwa kita sebab kita menjadi hamba yang ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله usikum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita insafi diri kita, akidah kita, amal-amal Islam dan kerja-kerja Islam yang kita buat sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita, yang mana kita tidak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta kita, anak-anak kita, segala-galanya, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera dan betul akidah dia. Marilah sama-sama kita betul akidah kita, betulkan amalan kita mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo-gapo hidup kita ni biar Nabi duduk depan kita, Nabi jadi panduan kita, Nabi, Allah Ta'ala dan Rasul lebih pada kita sayang pada segala-galanya, yang merupakan tanda bahawa kita ada iman dan tanda manisnya iman itu. Kita nampak wah pauh, kita nampak wah durian, kita tidak akan rasa buah pauh tu kalau kita tidak kecak dulu. Buah pauh tu rasa manis kau masa. Iman tu ada dalam jiwa kita, tapi kemanisan iman itu belum tentu ada dalam jiwa kita. Bila kita meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, itulah kemanisan iman yang sebenarnya. Oleh kerana itu kita berselawatlah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ni ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak kepada sunnahnya, nak mengaji sunnahnya, nak tahu sunnahnya, nak pegang sunnahnya, dan kami akan gigit sunnah ini gerham kami sekuat-kuatnya di akhir zaman. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah dunia, fitnah azab kubur, fitnah akhirat, fitnah di alam ruh kami, dan jauhlah kami daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta fitnah dajjal di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kampung kami daripada bala bencana ya Allah. Murahkan rezeki di kampung kami ya Allah. Jadikan orang kampung kami ni orang yang terikat hati dengan masjid, pemuda-pemuda hak selalu mari masjid, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, isteri yang salehah yang menenangkan jiwa-jiwa kami ya Allah, ya Tuhan kami minta kepadamu ya Allah supaya kami dapat bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Firdausil A'la, di surga hak paling tinggi sekali ya Allah, dapat berjiran dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak boleh nak tengok muka Nabi kami ya Allah, tak pernah bersalam dengan Nabi kami, tak pernah peluk Nabi kami, tak pernah cium Nabi kami. Tapi hati kami ini meletakkan Nabi kami lebih daripada segala-galanya dunia dan segala-galanya hatta ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini ya Allah boleh meminum telaga Kausar Nabi kami di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Nabi kami sendiri yang menyuapkannya kedua tapak tangannya dengan kedua tapak tangannya kena mulut kami. Kerana kami minum telaga tersebut di akhirat nanti kami tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah kesilapan kami, hapuskanlah kesalahan kami, padamkanlah segala bala bencana yang kami buat yang boleh menjadi kami ini masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami tidak dapat tanggung azab neraka-Mu. Jauhkanlah azab neraka sejauh-jauhnya ya Allah daripada kami. Azab jahannam yang mengerikan kami, yang boleh kami jadi takut dengan neraka ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan api neraka setitik pun sentuh kami ya Allah. Kerana kami tidak boleh nak tanggung azab api neraka. Bukan kata api neraka Tuhan, api dunia pun kami tidak boleh tanggung, apatah lagi api yang besar di neraka. Wahai Tuhan, ampunlah dosa kami, rahmatilah kami, berkatilah kehidupan kami. Jadikanlah kami orang yang selalu untuk menjadi hamba-Mu yang baik dan menjadi hamba-Mu yang saleh, yang manfaat kepada masyarakat, manfaat pada keluarga dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ala'ihi washkuru ala ni'ma'ihi wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.